Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ayat yang ke-6 dari surah Luqman. Ayat yang ke-6 surah Luqman. InsyaAllah sama-sama kita membacakan ayat-ayat ini, dan mudah-mudahan kita mendapat pahala daripada bacaan kita dan kita dapat mengambil sebagai pedoman. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala yang maha besar. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat yang ke-6 daripada surah Luqman. Kita pada minggu yang lalu telah menerangkan tentang beberapa sifat ataupun ciri-ciri orang-orang yang muhsinin yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah orang-orang yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat, orang-orang yang yakin dengan hari akhirat. Allah Ta'ala sifatkan mereka ini orang-orang yang memperolehi kejayaan dalam kehidupan mereka, khususnya di hari akhirat. Seluruhnya tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menerangkan pula kepada kita tentang golongan orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini akan mendapat kecelakaan, mereka akan mendapat murka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan beberapa sifat yang Allah Ta'ala sebutkan kepada mereka di dalam ayat ini. Kita tengok ayat yang ke-6. Allah Ta'ala menyebut, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith. Ada di antara manusia orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Lahwal hadith juga ditafsirkan sebagai perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh lidah manusia yang menyebabkan kelalaian, atau yang lara, yang sia-sia, atau yang boleh membawa kepada kesesatan, boleh membawa ia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut bahawa di sana ada orang yang menggunakan cara ini untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah bighairi ilm, tanpa pengetahuan. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, ayat yang ke-6 ini ada dinyatakan sebab turun kita, sebab turun ayat kepada kita, supaya lebih jelas faham kita tentang ayat ini. Disebut dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada ayat wa minan nasi man yashtari lahwal hadith sehingga akhir ayat, kata Ibnu Abbas, nazalat fi rajulin min Quraisy ishtara jariyatan mughanniyah. Kata Ibnu Abbas, ayat ni diturunkan kepada seorang lelaki Quraisy
Yang mana lelaki ini dia membeli seorang hamba perempuan, hamba penyanyi. Dia seorang penyanyi. Penyanyi dia beli, dan hamba ni pula dia seorang penyanyi. Penyanyi tentulah untuk menghiburkan. Dan dikeluarkan juga daripada Juwaibir, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dalam riwayat yang lain daripada Ibnu Abbas juga, kata dia, nazalat fi an-Nadhr bin al-Harith ishtara qainah, yakni muganniyah. Kata Ibnu Abbas, ayat ni diturunkan kepada seorang pemimpin Mekah yang bernama An-Nadhr bin Al-Harith. Dia juga telah membeli qainah. Qainah ni mughanniyah, seorang penyanyi. Dia beli seorang penyanyi. Wa kana la yasma'u bi ahadin yuridul islam illa talaqa bihi ila qainatihi fayaqulu at'imihi wa asqihi wasqihi wa ghannihi hadha khairun mimma yad'uka ilayhi Muhammadun min as-salati was-siyam wa an tuqatila baina yadayhi. Fanazalat. Baik, tuan-tuan sekalian, An-Nadhr ini dia kata, bila saja dia dengar mana-mana orang yang nak pergi kepada Islam atau nak pergi dengan jumpa dengan Nabi SAW, dia akan pergi, dan dia bawa bersama dia perempuan tadi. Lalu dia kata kepada perempuan tadi, at'imi, mu duduk sini beri makan kepada orang-orang hak ni, orang hak nak Islam ni, dan beri minum arak, dan nyanyi untuk mereka ini. Jadi tuan-tuan sekalian, ini cara dia. Dan dia kata, hadha khairum mimma yad'uka ilaihi Muhammad. Dan ini dia kata kepada orang tu, orang puang ni mari beri makan, mari beri minum, mari menyanyi depanmu ni, ini lebih baik daripada apa yang diserukan oleh kepadamu oleh Muhammad, supaya semayang, supaya puasa, supaya berperang di jalan ni. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat. Tuan-tuan sekalian, berkata Muqatil, dia kata apa? Dia kata, nazalat fi An-Nadhr bin Al-Harith. Ayat ni turun pada An-Nadhr bin Al-Harith. Kana yakhruju tajiran ila Faris. Dan dia ni seorang peniaga, korporat dia berniaga di negeri Farsi. Lalu disampai di sana, An-Nadhr bin Al-Harith telah membeli buku-buku. Dia beli Kutubul A'ajib. Dia telah membeli buku-buku cerita, kisah orang-orang bukan Arab. Bila dia buat balik, dia akan baca kisah itu. Fayarwiha wa yuhaddithu biha Quraisyan. Dia akan cerita, dia akan bacakan kepada orang-orang Quraisy. Wa yaqulu lahum, dan dia akan berkata kepada orang-orang Quraisy, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yuhaddithukum hadith Adin wa Thamud, wa ana uhaddithukum hadith Rustum wa Isfindiyar wa akhbarul akasira fayastamlihuna hadithahu wa yatrukuna sama'il Qur'an. Kata An-Nadhr bin Al-Harith, dia kata, Muhammad cerita kepada kamu tentang kaum Samud. Aku cerita kepadamu cerita tentang Raja Rustum dan juga Isfindiyar. Ni raja Parsi belaka, raja-raja hebat. Wa akhbar al-akasirah, dan cerita-cerita raja-raja.
lalu orang-orang tu pakat dengar cerita cerita apa benda ni, cerita yang diriwayatkan ataupun yang disebut oleh An-Nadhr bin Al-Haris, lalu mereka meninggalkan mendengar Al-Quran. Mereka meninggal mendengar Al-Quran. Baik, tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, bila kita dengar sebab turun tu, tahulah apa yang dimaksudkan dengan lahwal hadis. Lahwal hadis, tu perkataan yang tidak berguna, atau perkataan yang melalaikan, perkataan yang lara. Apa yang dimaksudkan di situ ialah cerita-cerita penglipu lara, cerita-cerita yang menjadi hiburan, dan juga nyanyian-nyanyian yang menyebabkan manusia itu jauh dan lalai daripada mendengar ayat-ayat Allah dan mendengar seruan Al-Quran, seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, ini Nadhr Al-Haris, Nadhr bin Al-Haris, bagaimana dia cerita tadi, dia ni memang memusuhi Islam, dan dia telah terbunuh di dalam peperangan Badar. Dan tuan-tuan sekalian, sebelum daripada terbunuh itulah, dan dia pula adalah orang kopra yang menaja ini untuk menyekat Islam, menyekat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyekat orang-orang Quraisy daripada menerima Islam. Dia buat pesta. Dia buat pesta. Ada yang cerita tuan-tuan sekalian, maksudnya kalaulah daripada orang nak mari kat Rasulullah, sebelum orang sapa kat Rasulullah, tengah jalan dia tahan dulu. Dia kata mari sini, mungkin kat Muhammad boleh menapa. Dia suruh semayang, suruh puasa, suruh berjihad. Ni mari sini, aku jamu makan ni, jamu arak, jamu nyanyi. Ada orang puang gelek, mari. Ni cerita ni zaman dulu. Zaman Mekah lagi. Maka tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala turunkan ayat ini menceritakan tentang sifat yang ada pada An-Nadhr bin Al-Haris. Walaupun ayat ini turun kepada An-Nadhr bin Al-Haris, ataupun kepada seorang lelaki dalam kalangan Quraisy yang disebut di dalam sebab turun tadi, tetapi tuan-tuan sekalian, ayat Quran ni dia ada kaedah dia, disebut al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah ataupun pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran itu diambil bukan dengan sebab khusus sebab turunnya, tetapi dengan sebab umum lafaznya. Maksudnya sesiapa sahaja yang menggunakan cara yang dilakukan sebagaimana dilakukan oleh An-Nadhr bin Al-Haris tadi, dengan membawa cerita-cerita yang melalaikan, atau nyanyian-nyanyian, atau muzik-muzik yang membolehkan manusia itu yudilla an sabilillah, yang menyesatkan manusia daripada jalan Allah Ta'ala tanpa ilmu, maka tuan-tuan sekalian, ia termasuk belaka sepanjang zaman. Siapa yang buat perkara itu, atau dia yang tukang taja benda tu, maka tuan-tuan sekalian, dia termasuk dalam golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu bi ghairi ilmi wa yattakhidhaha huzwa. Mereka itu apa? Menjadikannya sebagai olokan. Dia buat main-main, buat menganjing, buat bersenda kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata, orang yang seperti ini, ulaika lahum adzabum muhin, mereka itu akan memperolehi azab yang menghinakan. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala sebut ayat yang ketujuh, wa idza tutla alaihi ayatuna, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, yakni ayat-ayat Allah Ta'ala, yang dimaksudkan dengan kepadanya ialah kepada orang yang mempergunakan perkataan-perkataan yang tidak berfaedah untuk menyesatkan manusia.
Kalau orang baca ayat Quran, dia tak berapa nak dengar. Walla mustakbiran. Allah Ta'ala sebut satu sifat dia ialah berpaling, dan yang kedua sombong. Mustakbiran, sombong. Sebab orang yang berpaling daripada ayat-ayat Allah sombong. Berpaling maksudnya tuan-tuan sekalian, mereka itu tidak mendengar. Allah Ta'ala tafsir ka'allam yasma'ha, seolah-olah mereka tidak mendengar. Ka'allam yasma'ha, macam tak dengar. Ka'anna fi udhunaihi waqra, macam ada sumbat dalam telinga. Allah Ta'ala sebut dua kali. Allah Ta'ala kata ka'allam yasma'ha, macam tak dengar. Yang kedua, ka'anna fi udhunaihi waqra, macam ni telinga dia tu ada sumbat. Orang yang macam ni juga Allah Ta'ala sebut. Tadi Allah Ta'ala sebut ulaika lahum adzabun muhin, azab yang sangat menghinakan. Orang yang berpaling daripada ayat Allah, berlagak sombong, dengar macam tak dengar, telinga ada tapi sumbat, fabashshirhu bi'adzabin alim. Allah Ta'ala kata apa? Fabashshir. Bashir ni khabar gembira. Allah Ta'ala kata berilah khabar gembira. Mana pula gitu? Khabar gembira kepada orang. Orang hak mana? Orang hak yang mereka ni dibacakan ayat Allah tapi berpaling, berlagak sombong, tak dengar. Tak dengar. Macam ada sumbat. Allah Ta'ala kata beri khabar gembira. Bukan pula khabar gembira. Allah Ta'ala mengaji. Allah Ta'ala mengaji sebab dia mengaji pada Allah Ta'ala. Orang yang paling daripada azab ayat-ayat Allah ni, dia bermain-main dengan ayat Allah. Allah Ta'ala kata beri khabar gembira dengan azab yang pedih. Mana pula khabar gembira dengan azab yang pedih? Mengaji. Orang mengaji, Allah Ta'ala pun mengaji. Mengaji. Maknanya bukanlah berita gembira sebenarnya, tapi untuk menjadikan mereka itu di hari akhirat nanti lebih menyesal. Terimalah khabar gembira. Kalau kita cakap sebenarnya Allah Ta'ala nak khabar berat, azab yang akan menimpa kamu. Maka sebab itu tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian di sini. Kata alim ulama berkaitan dengan hukum mendengar lagu. Hukmul ghina 'inda al-fuqaha. Hukum mendengar lagu bagi di sisi para fuqaha. Di sana ada dalam mazhab yang empat ni ada dua. Yang pertamanya dia sebut ada nyanyian al-ghina al-haram, nyanyian yang haram. Yang keduanya dia ada juga al-ghina al-mubah. Lagu-lagu pun bukan semua haram, ada yang diharuskan. Ada yang haram, ada yang diharuskan. Yang haram itu lagu mana? Yang haram itu yang boleh menggerakkan jiwa dia, menggerakkan nafsu dia untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang menyebabkan dia gairah, dia jadi gila terhadap wanita, terhadap orang puan, terhadap kecantikan orang perempuan, gila dengan arak dan sebagainya. Dia menyebut arak dan menyebut perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Yang macam ni, nyanyian-nyanyian macam ni, perkataan-perkataan yang macam ni adalah yang dikeji oleh Islam, dan dia merupakan haram secara ittifaq. Haram sepakat para alim ulama, dan dia sama sekali tidak boleh diambil upah daripada nyanyian tersebut, tidak harus. Ada pula al-ghina al-mubah. Al-ghina al-mubah, dengar lagu-lagu yang harus. Harus ni lagu yang tidak menaikkan hawa nafsu syahwat, tidak memuji perempuan saja, tidak memuji perkara yang haram, arak, judi dan sebagainya. Yang tidak menyebabkan kufur kepada Allah, tidak menyebut perkara-perkara syirik.
seperti kadang-kadang ada dalam suasana kegembiraan dibenarkan kita untuk mendengar lagu. Okey, mendengar lagu. Tapi lagu tu kena tengoklah juga. Dah. Cuma dia bukanlah suatu perkara yang apa benda ni yang harus kita jadikan sebagai adat. Tapi ada tuan-tuan sekalian, kalau kita tak jadi bukan di suatu adat ni, kadang-kadang tuan-tuan sekalian, betul lah orang kata hari ni hari gembira, hari raja sehari. Dah. Kalau orang Felda seminggu sebelum nikah karaoke tiap-tiap malam dah. Nak ke siapa dah? Nak siapa kali nikah tu lah. Dia bilang bawa kerja tu karaoke dah. Karaoke sama tiap-tiap malam karaoke. Hari itu ada nyanyi pula. Sekarang ni DJ lah macam-macam apa semua sekali. Lagu-lagu yang baik-baik pada hari itu boleh. Seperti hari perkahwinan, seperti hari raya. Hari raya. Dibenarkan kita lah. Tuan-tuan sekalian. Tapi tadilah tidak membawa kepada kelalaian. Dan tidak membawa kita menjadikan bernafsu kepada wanita, bernafsu untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi SAW pun ketika mana menggali parit, gali parit, di sekitar Madinah tu kerja berat gali parit. Di samping itu dia ada macam lagu lah, kita bukan la aisha illa aishal akhirah. Maknanya dia sebut orang ramai-ramai, sebut ramai-ramai, dia jadi macam ke lagu lah. Tidak ada hidup melainkan hidup akhirat. Maknanya tuan-tuan sekalian, ini dia menjadi suatu semangat dan diberikan kekuatan untuk membela Islam. Tu tak apa. Yang bawa bela kepada Islam ataupun yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tuan-tuan sekalian yang diharuskan. Lagu-lagu patriotik yang menyebabkan kita semangat untuk mempertahankan negara, mempertahankan bangsa kita, mempertahankan agama kita dalam rangka Islam lah. Dalam kerangka Islam, maka tuan-tuan sekalian itu dibenarkan oleh syarak. Tak apa, boleh. Boleh. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, jadi kita ni kalau lagu-lagu tu kurang sikit lah. Orang muda lah, orang tua-tua dah lah, dah kali dengar pun belah-belah naik kereta ke bandar dah, jadi buka ada dengar, dia bukan nak dengar lagu tu sangat, tapi adalah dalam tu diselit dengan berita, diselit dengan cerita, diselit dengan lagu dah, dan maklumat-maklumat tertentu. Itu tuan-tuan sekalian, kita tak melalaikan kita lah. Tapi hak duduk sini semua tidur pun pakai apa ni, earphone nengguk semua. Tu boleh jadi melalaikan siapa tak semayang, siapa tak apa. Walaupun mana pun tuan-tuan sekalian, kalau banyak sangat dia akan jadi hati kita keras juga. Hati kita keras. Sebab itu kita bimbang juga. Cuma kita hati-hati supaya tidaklah menyebabkan kita lalai dan lupa kepada Allah Ta'ala. Baik, seterusnya tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut innal ladina amanu wa amilus salihat lahum jannatun na'im. Banyak ayat-ayat ni. Ayat-ayat macam ni banyak. Sebelum daripada ni pun dah kita temu dah. Cuma Allah Ta'ala ni kalau dia sebut saja perkara-perkara yang berkait dengan azab seksa, dia akan sebut pula kait dengan syurga. Itu kaedah dia, targhib wa tarhib dia panggil. Kita dengar Allah Ta'ala sebut apa? Adabun muhin, adab yang menghinakan. Allah Ta'ala sebut sepatu adabun alim, adab yang sangat pedih, yang memedihkan, sakit. Maka tuan-tuan sekalian, hati orang yang beriman pada Allah dengar adab tu, Allah pedih. Rasa sakit dah. Dah kena lagi rasa sakit. Tapi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tukuh cerita pula, adapun sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh. Iman, amal saleh bagi mereka itu jannatun na'im, syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Ta'ala beri. Jadi orang yang beriman dia dengar suka pula hati dia, sebab dia buat baik.
maka dia taat pada Allah. Mereka itu khalidina fiha wa'dallahi haqqan, mereka kekal di dalamnya dan janji Allah Ta'ala itu adalah benar. Wa huwal azizul hakim, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana di dalam menentukan sesuatu perkara kepada manusia. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, begitu Allah Ta'ala kadang-kadang menakutkan kita, kita dengar rasa gerung nak cabut hati, kemudian Allah Ta'ala mengembirakan kita, hati kita pun rasa seronok. Kita takut nak buat jahat, takut nak buat perkara lara, takut nak menjadikan diri kita lalat, dan akhirnya tuan-tuan sekalian, ketakutan itu pula menolak kita untuk melakukan amal-amal salih yang membawa kebaikan, yang membawa kebahagiaan, yang menjanjikan syurga kepada kita, kebahagiaan yang hakiki di hari akhirat kelak. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, sekadar itulah untuk malam ni. Mudah-mudahan sedikit ayat ni, beberapa ayat menjadi panduan kepada kita untuk kita beramal dalam kehidupan kita. Tu wallahu a'lam. Malam ni awal sikit berhenti. Ada pokok. Dah syair. Syair dah. Wallahu a'lam.